Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatan wassalaman ala Rasulina al-Karim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berada pada malam ini diberikan petunjuk oleh Allah untuk sama-sama kita memahami akan semua perkara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya perkara yang berkaitan tentang syariat. Suatu perkara yang perlu untuk kita laksanakan di dalam kehidupan seharian kita semata-mata untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk melaksanakan akan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan hal keadaan yang sama, kita juga menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya sudah pasti kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersifat ar-raja' wal khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap perlakuan yang telah kita laksanakan ataupun sesuatu yang sedang kita laksanakan ataupun sesuatu yang bakal kita rencanakan, agar ianya diterima oleh Allah dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada di dalam bulan yang sangat disukai, bulan yang sangat dinanti, bulan yang hal keadaannya itu menceritakan tentang suatu sejarah yang besar berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu bulan yang dikenali sebagai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tuan-tuan sekalian dalam keadaan seseorang yang telah lama meninggalkan kita, namun
seluruh manusia di kalangan mereka-mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi meraihkan akan kelahirannya. Itulah satu-satunya manusia yang disebut akan kelahirannya dalam keadaan dia telah lama meninggalkan dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Malahan bukan hanya di kalangan orang-orang Islam sahaja, tetapi kita lihat sejarah kelahiran ini telah dikaji, telah dirungkai oleh seluruh mereka-mereka yang menjadi musuh kepada Nabi SAW. Musuhnya dalam kata kerana mereka ini tidak suka dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Bukan batang tubuhnya Nabi SAW, tetapi mereka tidak suka kepada Nabi kerana apa? Kerana apa yang telah dibawa oleh Nabi, iaitulah Islam. Bermaksud hari ini, apabila Nabi SAW telah lama meninggalkan kita, perjuangan mereka untuk nak menghancurkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW tidak akan berhenti. Inilah suatu bukti dan tanda kita lihat bagaimana mereka-mereka ini tidak memusuhi Nabi SAW, tetapi mereka memusuhi dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW, iaitulah Islam. Kalau Nabi mati, patutnya dah selesai tuan-tuan sekalian. Tetapi benda ini tidak selesai. Sehingga tuan-tuan sekalian, mereka akan sentiasa melakukan apa saja di atas asbab untuk menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi ini musnah. Namun kita yakin sesungguhnya Islam ini adalah merupakan suatu agama yang bukan lahir daripada Nabi SAW. Nabi hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sahaja di atas sifatnya seorang apa? Rasul. Yang kerja Rasul itu adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dan Islam adalah merupakan agama samawi, agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan kepada seluruh manusia. Sebab itu dalam Quran Allah sebut tentang bagaimana Allah beritahu kepada kita tentang suatu kepelikan kerana ada di antara manusia yang memilih agama yang lain selain daripada agama Islam, sedangkan telah didatangkan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesaran Allah sebagai dalil dan bukti tentang kebenaran dan keesaan Allah. Tuan-tuan, pelik kita. Kerana ada lagi di antara manusia yang memilih agama yang lain selain daripada agama Islam. Ini kata Allah. Walaupun kita tidak menafikan dengan adanya agama-agama yang lain hari ini, ianya adalah merupakan satu benda yang telah dinyatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah kata? Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak menafikan perkara itu tuan-tuan sekalian, kerana Allah bagi tahu, bagi kamu adalah agama kamu, bagi aku adalah agama aku. Artinya tuan-tuan sekalian, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam mana-mana manusia untuk menjadikan Islam sebagai satu apa? Satu pegangan dalam kehidupan mereka. Sebab tu tuan-tuan sekalian, empat perkara yang perlu untuk kita renungkan, yang merupakan anugerah terindah, anugerah terpilih yang Allah beri tuan-tuan sekalian kepada siapa? Kepada kita sebagai manusia. Empat perkara ini tuan-tuan yang kalian sedar tak sedar, sebenarnya tuan-tuan sekalian, ia adalah merupakan anugerah daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa dia? Rahmat. Tambah kita sedar tuan-tuan sekalian, rahmat ini adalah merupakan satu benda yang Allah beri kepada kita. Dan rahmat ini tuan-tuan sekalian masih lagi terus berjalan kepada kita sehingga ke hari ini. Apa buktinya tuan-tuan? Apa buktinya rahmat masih lagi Allah beri kepada kita? Bukti
Buktinya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh datang ke kuliah hari ini. Tuan-tuan boleh bersolat, tuan-tuan boleh bangun, tuan-tuan boleh makan, tuan-tuan boleh apa lagi? Melaksanakan kepelbagaian aktiviti-aktiviti yang kesemuanya perkara itu tuan-tuan sekalian tidak lain dan tidak bukan Allah di atas apa? Rahmat. Di atas rahmat Allah. Bagaimana mungkin manusia tuan-tuan hidup tanpa apa? Tanpa rahmat. Dalam keadaan kita menggerakkan seluruh anggota kita ni pun tuan-tuan sekalian adalah merupakan rahmat daripada siapa? Daripada Allah. Kerana ada manusia di antara kita. Kerana ada di antara manusia di kalangan kita yang Allah tak beri izin untuk dia bangun, untuk dia berjalan, untuk dia makan seperti kita. Tetapi hal keadaan mereka ini terpaksa berbaring 24 jam. Makan pun terpaksa melalui apa? Melalui saluran tiup yang tidak seperti mana kita. Allahu Akbar. Nyawa ada, tapi mata tetap pejam selama-lamanya. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Tuan-tuan, ini anugerah. Ini anugerah. Pada kadang-kadang kita tak pernah sedar untuk melahirkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya apa tuan-tuan sekalian? Nikmat. Ini anugerah. Sehingga Allah kata kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sampai Allah kata begitu tuan-tuan. Apa Allah kata? Kalaulah ada di antara kamu yang hal keadaannya bersyukur di atas segala nikmat yang telah aku beri kepada kamu, maka aku akan tambah lagi segala nikmat-nikmat yang akan aku beri kepada kamu. Hari ini tuan-tuan sekalian, apa juga yang telah Allah beri kepada kita, terimalah. Kerana ianya adalah merupakan satu nikmat yang terpilih yang Allah hanya beri kepada kita. Termasuklah tuan-tuan sekalian tentang apa ni kita nak cerita ni? Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah merupakan satu apa? Satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya tuan-tuan sekalian pasal dalil tentang kenapa perlunya kita untuk menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya. Kenapa tuan-tuan sekalian kita tidak boleh tanya kenapa tidak, mana ada dalil yang menyatakan tentang perkara tersebut? Jangan tanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian sangat sayang dengan kita. Dalam keadaan baginda ada satu syafaat yang besar yang bakal diberikan kepada kita. Sehingga diberitakan tuan-tuan sekalian, orang yang masuk dalam neraka boleh naik untuk masuk ke dalam syurga dengan sebab siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kira siapa pun tuan-tuan sekalian. Jadi dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak kira. Tiba-tiba kita dalam keadaan nak nyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masih lagi boleh berkira apa dia dalil yang menentukan perkara sedemikian. Berkira tuan-tuan sekalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita tuan-tuan? Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebab tu khutbah Jumaat minggu yang lalu, bukan esok, minggu lepas, minggu yang lepas, tajuknya apa tuan-tuan? Mau dirasulkan? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingatlah, kalau tuan-tuan betul dengar khutbah, boleh tuan-tuan? Baru 5 hari tuan-tuan, baru 6 hari, takkan lupa tuan-tuan. Perkataan yang terakhir di dalam khutbah yang pertama, sebelum imam melafazkan ayat untuk penutup pada khutbah yang pertama, apa dia? Kalau tuan-tuan sebayarlah. Bahasa setiap ni bahaya setiap ni tuan-tuan. Jadi kita longgarkan sikit lah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
Ungkapan yang terakhir nyatakan pada khutbah, ialah khutbah yang pertama, tuan-tuan sekalian, apa dia? Hukum menyambut Maulid Nabi adalah, tuan-tuan ingat tak ni? Hukum Maulid Nabi adalah, hukum menyambut Maulid Nabi adalah apa? Betul perkataan tu? Entah lah Ustaz, imam saya lain sikit. Salah imam pula. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukuman dia. Sebab tu tuan-tuan, dia sebut secara terang. Tak nak orang sini keliru-keliru, tak ada keliru. Last kali sebut, walaupun dinyatakan perkara ni adalah merupakan bid'ah hasanah, disebut tuan-tuan. Namun hukumnya adalah pelik sebenarnya tuan-tuan. Pelik. Saya dengar khutbah tu tuan-tuan, saya pelik. Kenapa tuan-tuan pelik? Kenapa khutbah seperti ini diterangkan kepada kita? Kenapa? Kenapa tuan-tuan sekalian? Pelik. Adakah orang masa lagi tak tahu? Tuan-tuan sekalian, menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan kita, tuan-tuan sekalian. Nak bawa kita supaya kenal kepada siapa? Allah. Bukan nak kenal kepada ahli majlis. Setakat nak kenal kat ahli majlis biasa je tuan-tuan, benda je. Nak kenal siapa ni? Tuan-tuan, takkan nak berkira. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita katakan tuan-tuan, apa dia? Nikmat yang paling besar. Allah utuskan Nabi kepada siapa? Kepada kita. Seperti mana kita dapat nikmat-nikmat yang lain, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dapat nikmat, tuan-tuan bersyukur tak? Nabi datang kepada kita, bersyukur tak tuan-tuan? Ustaz datang malam ni, tuan-tuan bersyukur tak ni? Syukur dah ni. Macam tak syukur je ni. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Nabi SAW, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kalaulah hari ini dia ada lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah. Nikmat yang cukup besar, yang tuan-tuan sekalian tak terkira kita. Betapa kita sayangnya dengan Nabi SAW. Itu nikmat. Ketiga apa dia tuan-tuan sekalian? Hidayah. Hidayah ni tuan-tuan milik Allah. Nabi tak ada hidayah. Nabi tak ada. Nabi hanya menyampaikan saja tuan-tuan. Tapi hidayah ni adalah milik siapa? Milik Allah. Sebab tu tuan-tuan, Allah suruh kita minta dengan dia. Sebab tu Allah suruh kita minta dengan dia, dengan Allah SWT. Kena minta. Minta tu pun tuan-tuan dalam keadaan apa? Kita perintah dia. Tuan-tuan, dalam surah Al-Fatihah, apa ayat yang tuan-tuan baca? Ingat tak tentang hidayah? Ingat tak? Apa dia? Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tunjukkanlah kami. Tuan-tuan, itu terjemahan bahasa Melayu. Saya tak nak cerita pasal bahasa Arab lah. Tuan-tuan dakti punya, confirm. Sebab tuan-tuan dia bukan orang Arab. Terjemahan dia apa tadi? Tunjukkanlah kami. Perkataan tunjukkanlah kami itu tuan-tuan sekalian adalah kata-kata apa? Kata-kata kasih sayang ke, kata-kata perintah ke, kata-kata marah ke, kata-kata apa tuan-tuan? Macam bunga yang cantik kan? Cis, bunga yang cantik, gitu lah. Tak kena lah. Takkanlah cis, bunga yang cantik. Tak kena kan? Mesti ada tu benda yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, tunjukkanlah kami. Maksudnya apa? Kita cakap dengan seseorang, tunjukkanlah. Tuan-tuan pergi tak tahu tempat kan, mana surau apa ni,
Syekh ni? Boleh tunjukkan tak? Boleh tunjukkan tak? Maksudnya apa? Kita minta tolong dia. Tunjukkanlah. Dia pun tunjuk. Jalan. Kita seolah minta dia tunjuk. Perintah dia lah. Tuan-tuan, dalam ayat ni dinyatakan tuan-tuan sekalian, begitulah keadaannya. Allah perintah kita supaya perintah dia. Keduanya tuan-tuan sekalian, persoalan yang perlu untuk kita bangkitkan sini apa dia? Perintah ni. Layakkah kita untuk perintah Allah? Layakkah kita sebagai seorang hamba? Kita ni hamba kan? Layakkah kita nak orang kata tidak perintah Allah? Patutnya tak berani. Takut. Ini tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita lihat kesungguhan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu buat hidayah ni, kamu kena minta betul-betul dengan aku. Perintah aku. Ni tuan-tuan. Jadi tak salah untuk kita perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tuan-tuan sekalian, Allah sendiri yang apa? Allah sendiri yang suruh kita apa? Perintah dia. Mana bukan kita suruh. Siapa suruh? Allah. Tuan-tuan tengok satu ayat yang lain. Kaedahnya sama. Ayat yang kita baca tadi dalam solat fardu isyak. Betul ingat ke? Ingat? Apa ayatnya? Ingat tak? Ayat tu pada rakaat kedua saya baca. Ingat tak? Kau pun dah ingat lah. Al-Quran bukan apa Quran apa mana dah ingat. Tuan-tuan, apa yang kata? Wa idh qulna lil malaikah usjudu li Adam. Usjudu li Adam. Usjudu li Adam. Tulis ulang. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Habis ayat tu. Tuan-tuan, dalam ayat ni tuan-tuan sekalian Allah sebut dalam Quran apa dia? Wa idh qulna lil malaikah, dan apabila kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Tuan-tuan, sujud ni kita boleh tak sujud yang lain selain daripada Allah? Boleh tak? Kita sujud selain daripada Allah SWT. Sujud ni faham tak? Sujud sampai Sujud dahi kita ni sampai ke bawah. Boleh tak? Pasti tak boleh. Tapi kenapa dalam ayat ni boleh perintah? Sehingga dinyatakan fasajadu, semua yang ada ketika itu para malaikat sujud kepada siapa? Adam. Malaikat ni apa? Makhluk. Adam ni apa? Makhluk. Makhluk sembah makhluk. Sujud. Adam, malaikat sujud kepada Adam. Kayak tadi ni, malaikat pula sujud. Illa iblis, melainkan apa? Iblis. Bagus tak iblis? Bagus tak? Bagus. Bagus pula. Yelah ustaz, bagus. Dia tak sujud. Malaikat tak bagus. Betul lah tuan-tuan sekalian. Penafsirannya macam itu. Cuma kita nak bagi tahu kenapa malaikat sujud. Iblis tak nak sujud. Sebab malaikat, dia adalah merupakan satu makhluk yang sangat taat kepada perintah siapa? Allah. Sekaligus memahamkan kepada kita, usjudu itu adalah datangnya perintah dari siapa? Allah. Jadi apabila perintah dari Allah, walaupun ianya bercanggah dengan keadaan kita untuk sujud kepada sesama makhluk, tapi kerana dia perintah siapa? Allah, tak ada masalah. Malahan iblis pula ketika itu dinyatakan oleh Allah, wa kana minal kafirin. Iblis itu Allah kata apa? Wa kana minal kafirin. Jadilah iblis di kalangan orang-orang yang apa? Kafir. Kafir artinya apa? Tidak mahu mengikut perintah Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud
Hidayah ini adalah merupakan satu benda yang hal keadaannya tuan-tuan sekalian datangnya dari Allah. Hatta Nabi sendiri pun tak mampu untuk menguruskan hidayah ini. Sebab tu tuan-tuan turun ayat tadi. Kalaulah tuan-tuan hidayah milik Nabi, Allahu Akbar, seluruh dunia hari ini akan apa? Islam. Seluruh dunia akan apa? Islam. Sebab Nabi mesti nak tuan-tuan nak orang semua ikut dia. Allah beri hidayah, Nabi beri hidayah, masuk Islam. Tapi dia hatta pakciknya Nabi sendiri, setengah riwayat mengatakan siapa nama dia? Orang yang menjaga Nabi, orang yang menjaga Nabi ketika datuknya meninggal, siapa dia? Abu Talib. Mati tak Islam, tuan-tuan. Sedangkan dia ni orang yang paling baik dengan Nabi. Dia ni tuan-tuan sekalian, setengah riwayat mengatakan pakciknya yang seibu sebapa dengan siapa? Dengan bapanya. Dengan siapa maknanya? Abdullah. Sebab tu tuan-tuan, dia diberikan mandat oleh datuknya untuk apa? Untuk menjaga Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saat-saat kematiannya tuan-tuan sekalian, Nabi ada di sisinya. Macam kita lah. Macam saya lah tuan-tuan sekalian dengan arwah mak saya dulu. Kesempatan dengan dia, gitulah. Allah bagi peluang. Walaupun dalam keadaan ibu saya tak sedar tuan-tuan sekalian, koma, tapi Allah bagi peluang tuan-tuan sekalian untuk bersama dengan dia saat-saat akhir. Takkan kita nak biar tuan-tuan sekalian tengok gitu aja? Tak. Pastinya kita akan berbisik ke telinganya. Kita akan mengungkapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Kita talqinkan ke telinganya benda-benda yang baik. La ilaha illallah. Ni tuan-tuan sekalian, pastinya Nabi SAW seperti itu. Pastinya. Kerana baginda inginkan pakciknya juga masuk ke dalam apa? Dia masuk ke dalam Islam di saat-saat akhir. Itu harapannya tuan-tuan. Tapi apakah daya? Hidayah milik Allah. Selesai. Tuan-tuan sekalian, selesai. Tak boleh nak kata apa. Ni tuan-tuan sekalian, tak boleh nak kata apa. Akhirnya mati begitu. Namun tuan-tuan sekalian, Nabi redha kerana dia tahu tentang apa yang berlaku. Sejarah cukup besar kepada kita untuk mengajar kepada kita tentang perkara ini. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, apa yang kita ceritanya kan tentang 4 perkara tadi, anugerah yang Allah beri pada kita tuan-tuan, apa dia? Taufik. Apa dia? Taufik. Ini tuan-tuan, biasa selalu sebut hidayah dan taufik, petunjuk dan taufik. Taufik ni tuan-tuan sekalian, setiap benda yang kita buat ni tuan-tuan sekalian, ya, mendapat restu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipersetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita laksanakan perkara itu. Mudah-mudahan kamu semua mendapat taufik lah. Ini tuan-tuan sekalian, tu kalau kita doa. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang saya katakan tadi, kelahiran Nabi ini adalah merupakan satu nikmat yang besar yang kita datangkan di sebagai satu dalil. Apa dia tuan-tuan sekalian? Kita bersyukur kepada Allah. Sebab tu kita mengingati kelahirannya baginda. Keduanya tuan-tuan sudah pasti. Ada di antara kita kadang-kadang tak kenal langsung dengan Nabi. Tak kenal langsung dengan Nabi. Lebih-lebih kita keadaan suasana sekarang ini tuan-tuan sekalian, apabila isu penghinaan yang terjadi kepada Nabi SAW, tuan-tuan sedar ni, isu ni tuan-tuan bukan benda baru. Bukan benda baru berlaku. Lama dah.
Dulu karikatur juga. Ia dikeluarkan oleh orang Denmark, tak silap. Kali ini siapa yang keluarkan pula? Perancis. Karikatur juga. Karikatur je bosan. Oh, apa kita nak sibuk? Karikatur je pun. Bukan Nabi. Tuan-tuan, ada satu cerita yang disebut apa tu di dalam filem. Ni tuan-tuan sekalian. Dalam filem. Manusia gitulah tuan-tuan sekalian. Baru-baru ni tuan-tuan sekalian, bukan saya belajar, bukan saya mengajar, sama-sama belajar dengan anak. Fasa terakhir ni tuan-tuan sekalian, dia kena belajar bab falsafah. Bab falsafah ni tuan-tuan pening kepala. Tolonglah ya. Kau yang belajar kau lah. Ia pula kena. Tolonglah ya, ni falsafah lah ya. Dah kau balik belajar kat sana lah. Susah juga kau belajar kat rumah ni. Dah aku je pensyarah kau pula. Aku bukan dapat gaji pun. Tuan-tuan, falsafah. Baca falsafah. Padahal tuan-tuan sekalian dia suruh terjemah je pun. Beli sana, beli sini tuan-tuan sekalian. Falsafah tuan-tuan sekalian. Ni. Dan malam ni dia ada presentation. Nak bentang dekat saya. Dia tengok. Saya faham tak faham. Kalau saya tak faham, confirm secara dia pun tak faham dah. Janji malam ni dengan dia tu. Semalam dah briefing dah. Dah ajar dia sikit. Malam ni dia nak briefing kat saya tengok. Dia tengok. Kalau ayah faham, macam ni faham lah. Dia kata kalau ayah tak faham, esok kena testing lagi lah dia kata. Ni falsafah. Manusia ni tuan-tuan memang disibukkan dengan cara hidup mereka sendiri. Betul tak? Artinya pun tuan-tuan, kita ni kaya dengan adat resam kita. Ya kadang-kadang kita ni tak boleh nak ubah cara hidup kita. Tetapi tuan-tuan sekalian, suasana semasa hari ini, zaman baru berubah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, adat yang kita dulu pertahankan, sekarang boleh kita buat tak? Kadang-kadang tak sesuai untuk kita buat tuan-tuan. Ni. Jadi macam-macam masalah yang berlaku. Jadi saya ceritanya apa? Masalah-masalah inilah di kalangan tuan-tuan orang-orang falsuf ini, tuan-tuan sekalian, dibawa di dalam apa? Dalam bait-bait syair dia, frasa-frasa syair dia, sehingga ada di antara mereka yang melakonkan dalam cerita-cerita filem. Nampak tuan-tuan sekalian? Jadi tuan-tuan kadang-kadang baru juga mengajar falsafah ni dengan anak ni. Dapat juga poin kuliah kita malam ni. Nak ceritanya tuan-tuan, tu kaitan dia. Ni tuan-tuan sekalian, peristiwa yang berlaku kepada masyarakat dibawa dalam cerita untuk jadikan pengajaran kepada siapa? Pada kita. Jadi tuan-tuan tengok cerita, jangan tengok aja. Kadang-kadang ada cerita memang tak lara gitu lah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan ada cerita yang walaupun santai, kita dapat pengajaran. Ini tuan-tuan sekalian. Cerita Allahyarham si Ramli, Labu dan Labi. Ini tuan-tuan tahulah. Yang satu slot tu, kepala bapa dia dengan kepala bapa kau. Gitulah. Ni kepala bapa kau, ni kepala bapa aku. Minta maaf tuan-tuan, ni nampak kasar sikit. Tapi ni dialog ni lah. Jadi saya cakap tak betul, tuan-tuan kira betul je lah. Nak cerita je gini. Labu pun kata, kan? Ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Dia tahu. Labu kata, Labi kata apa? Tu kepala bapak kau, ni kepala bapak aku gitu tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, si Labi ni pun dia tengok mana kepala bapak kau? Tu. Dia pun buat apa? Dia pijak, dia hampuk, dia hanyak sampai penyek kertas tu tuan-tuan sekalian. Kertas, bukan kepala. Tuan-tuan. Jadi si Labu tengok, kau pijak kepala bapak aku ya? Sampai penyek? Ya. Dan kau tak tengok aku pijak je lah. Kenapa? Tak apa. Kau pijak dulu. Dah pijak. Okey. Ni kepala bapak kau Labu. Ni kepala bapak kau Tuan-tuan, ketika Labi nak pijak, Labu buat apa?
Menambah ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apa? Labu mempertahankan kertas yang dilambangkan dengan apa? Kepala bapa dia. Apa tuan-tuan? Sedangkan tadi ni apa? Kertas ke kepala? Kertas je lah benda hangat lah. Kertas pun kelantang kau lah. Kau nak pijak ke? Kertas pun kepala. Tapi bagaimana dia mengajar kepada kita tuan-tuan tentang rasa, sensitivity. Walaupun kertas, dia telah diibaratkan seperti kepala ayah kita. Takkan kita nak biar gitu? Kena bertahan. Tuan-tuan, ini isu nanti. Tuan-tuan, bukan main-main. Orang yang kita perbahaskan setiap tahun, yang bakal memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba bila ada orang buat seperti itu, kita langsung tak ada apa? Tak ada rasa apa-apa, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Sedih sangat, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pada hari ini Nabi kata mereka bukan daripada kalangan umat aku. Allahu Akbar. Jangan sampai tuan-tuan kita tergolong dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Mereka bukan di kalangan umat aku. Kenapa tuan-tuan sedang benda ni berlaku? Nabi sebut dalam satu hadis. Man bata wa man lam yahtam bi amril muslimin fahuwa laysa minna, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata, barang siapa yang hal keadaannya itu bata, telah bermalam. Tuan-tuan faham tak maksud bata? Bata yabitu mabitan. Bata pernah dengar tak? Pernah dengar perkataan bata? Oh, selalu Ustaz. Mak saya pun ada bata. Itu bukan bata-bata, kasut bata tu. Tuan-tuan, ni bahasa Arab. Yabitu mabitan. Mabit. Tuan-tuan pernah dengar perkataan mabit? Pernah? Kat mana tuan-tuan dengar perkataan mabit? Ketika belajar haji. Betul tak? Mabit di Muzdalifah dengan mabit di Mina. Maksud mabit apa? Bermalam. Tu Nabi guna perkataan ni. Bermalam. Malam ni orang buat apa? Tidur. Tapi Nabi guna istilah yang baik sikit lah. Barang siapa yang telah bermalam. Takkan Nabi kata barang siapa yang tidur. Ada yang tidur ke ni? Dah cakap macam ni pun tidur juga, tak tahulah. Kadang-kadang ada juga orang kuliah saya ni, ada makcik. Ya cik ya, Ustaz, makcik ni tak boleh tidur lah kalau Ustaz kuliah. Kenapa cik? Kesiannya Ustaz punya suara ni cukup menyemarakkan makcik dah. Sebab tu makcik suka duduk kuliah Ustaz ni. Selalu memang duduk duduk itulah dia kata. Balik-balik itulah. Tapi dengan Ustaz ni makcik tak boleh tidur lah. Saya takut dia rasa salah pula. Saya datang kuliah tidur, tiba hari ni kita kuliah tak tidur pula. Nabi SAW sebut, man bata, barang siapa yang telah tidur. Tidur ni pula kita kena faham tafsirannya. Orang yang tidur ni confirm dia tak akan peduli apa yang berlaku di sekelilingnya. Betul tak? Dia tak tahu. Sedar-sedar je. Habis dah kuliah. Tak sedar. Apa yang berlaku entah apa Ustaz cakap tak tahu lah. Bertam ni tuan-tuan tak tahu apa lah. Maknanya kan dia tak risau tentang keadaan sekeliling. Tak fikir benda tu. Ini yang Nabi cakap. Man baca wa man lam yahtam bi amril muslimin. Dalam keadaan mereka ni tidak mengambil peduli tentang apa-apa yang berlaku di sekeliling dia.
Apa kata Nabi? Orang-orang yang seperti ini, semua isu-isu yang berlaku dia buat tak tahu je. Lantak engkau lah. Begitulah. Lantaklah. Dan yang penting aku duduk rumah, pergi kerja, balik, tiap bulan dapat apa? Dapat duit, sudah. Ni. Tak punya apa yang berlaku dekat rumah jiran yang berlaku. Tak apa benda, tak peduli je. Masuk rumah, tutup pintu, esok pergi kerja balik. Tu je. Tak tahu cerita apa. Ni. Ingat, Nabi bagi tahu, fahuwa laisa minna, maka mereka bukan di kalangan umat aku. Maksudnya tuan-tuan, kita kena ambil peduli. Orang Melayu kata, tuan-tuan disebab orang apa? Tuan-tuan ni orang apa? Melayu kan? Saya bawa lah satu istilah orang Melayu. Kalau cakap orang Arab tu tuan-tuan tak faham pula. Pepatah orang Melayu kata apa? Jangan jaga tepi kain apa kak? Betul kan? Betul tak kak? Saya tak tahu ni, saya nak tanya tuan-tuan ni, betul tak betul? Tuan-tuan orang Melayu. Betul kan? Jangan jaga tepi kain kan? Kalau ada kita marah tak? Marah kan? Nampak? Tapi Nabi kata apa? Jaga tepi kain. Kita kena jaga tepi kain orang. Yang Nabi tak suka, kamu selak kain orang. Tak faham ni? Kita kena jaga tepi kain orang. Yang Nabi tak suruh apa? Selak kain orang. Kalau kita selak kain orang, nampak apa? Tak nampak apa? Gelap. Nampak tak? Aib. Nampak malunya. Sebab tu Nabi larang. Orang Melayu kata apa? Jangan jaga tepi kain orang. Kalau ikut maksudnya tu, nak kenalah kan? Tapi maksud kita apa? Jangan jaga tepi kain orang ni. Maksudnya apa? Jangan ambil apa tadi? Apa? Jangan ambil cerita orang lah gitulah. Tapi Islam suruh ambil tahu. Supaya apa? Supaya sekurang-kurangnya ni kita tahu apa yang berlaku, supaya kita dapat jaga suasana dan mengambil pengajaran dalam kehidupan. Tu cerita dia. Ni. Sebab tu kita tak nak nanti jangan sampai Nabi kata kita ni bukan di kalangan umat dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Justru sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Dalam keadaan melaksanakan amal pun mereka nak amal yang terbaik. Sehingga ada di antara mereka yang membebankan diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Sampai diri mereka ni susah payah. Sampai apa? Penat-penat. Kaki bengkak-bengkak, mata bengkak-bengkak. Sebab apa? Beramal, melaksanakan ibadah. Zainab, ibu kenal Zainab? Seorang sahabat ni hebat. Zainab dia kalau pergi beribadah malam hari, dia bawa tali. Zainab ni pergi masjid, dia bawa apa? Bawa tali. Ibu pun pergi masjid bawa apa? Bawa handphone. Zainab pergi masjid bawa tali. Dia buat apa tali ni? Dia duduk masjid, ya? Dia ikat kat tangan dia, dia ikat kat kepala dia, dia duduk. Terus sampai tengah malam, sampai pagi. Terus dia ikat. Ni. Ya? Suatu malam Rasulullah masuk, gelap, kan? Nabi jalan, tiba-tiba Nabi tersandung. Faham tak tersandung? Tersandung tali. Apa tersandung tali? Nabi tarik macam ni, tarik tu dengar seorang. Dengar gitu. Tuan-tuan kalau kat masjid gelap-gelap, tuan-tuan tarik tali, tiba, tuan-tuan buat apa? Lari. Kenapa lari? Tuan-tuan,
Rasul tanya, siapa tu? Rasul tanya, aku Zainab ya Rasulullah. Buat apa ni? Tanya, buat apa ni? Buat apa? Ya Rasulullah, aku buat ni takut kalau aku tengah bertikah, berzikir ni aku ngantuk. Aku ngantuk. Jadi dengan ada tali ni disedorkan aku. Macam mana boleh sedorkan? Diikat sini kan. Diikat, contohlah, contoh kan. Jadi kalau kata dia jatuh, tidur kan ngantuk, gitu kan. Jadi tali ni akan apa? Kita tarik. Masya Allah. Sampai macam tu sekali Zainab. Kita ada tak? Siap duduk bawa kerusi lagi dengan kuliah. Macam mana? Bukan bawa tali, cari kerusi menyandar relax dengan kuliah. Allahu Akbar. Kalau tak sihat tak apalah, macam haji tak sihat je ya. Tak apa. Ini sihat walafiat. Tak ada apa-apa, duduk menyandar cari kursi juga. Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa. Allahu Akbar. Nampak tak tuan-tuan? Saya nak ceritanya, di kalangan para sahabat ni membuat sesuatu amal dan kadang membebankan diri dia. Termasuklah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Masya Allah. Abdullah ibn Amr ini di antara sahabat yang kalau dia tertinggal solat jemaah siang hari, malam tu dia ganti dengan apa? Qiyamul lail sepanjang malam. Siang tu tertinggal solat berjemaah, solat fardu. Malam tu apa? Qiyamul lail, ganti. Suatu ketika Abdullah dipanggil oleh Nabi SAW. Wahai Abdullah, aku dengar cerita tentang kamu ni. Rasulullah kata, aku dengar kamu ni puasa hari-hari dan kamu ni baca Quran tiap-tiap malam sampai khatam. Betul ke? Rasulullah tanya kepada siapa? Abdullah, kerana dia dengar satu pengaduan. Abdullah kata apa? Bala ya Rasulullah, benar. Aku puasa hari-hari dan malamnya aku qiyamul lail sehingga aku boleh mengkhatamkan Al-Quran. Satu malam tuan-tuan khatam Quran. Insya-Allah. Satu malam, bukan daripada pagi sampai malam. Satu malam. Lalu apa kata Nabi? Abdullah ni mengharapkan beginilah. Kan Rasulullah kata bagus. Tapi apa kata Nabi? Tinggalkan. Tinggalkan. Jangan buat begitu. Nabi larang. Nabi larang. Lalu Nabi kata apa? Berpuasalah kamu seperti mana Nabi Daud alaihissalam, kerana dia adalah merupakan di antara seorang hamba yang paling baik di antara manusia. Allah, Nabi larang. Tapi kalau kamu nak puasa juga, puasalah seperti siapa? Nabi Daud alaihissalam, kerana dia adalah merupakan hamba Allah Ta'ala yang paling baik di antara manusia. Macam mana puasa Nabi Daud? Satu hari puasa, satu hari tak puasa. Satu hari puasa, satu hari tak puasa. Nampak tak? Maksudnya Nabi larang puasa hari-hari, nanti kita ada masalah lain. Bukan tak boleh puasa. Boleh, tak ada masalah pun. Dalam setahun cuma 5 hari je kita tak boleh puasa. Cuma dalam keadaan saya nak bawa hadis ni dalam bab tadi tu. Para sahabat nak tunjuk kasih kita, saya ni sahabat dalam keadaan amal dia ni, dia buat dalam keadaan apa? Bersungguh, sehingga bahkan diri dia ni. Tapi Nabi Masya Allah sangat sayang dengan umatnya. Sepatutnya kalau ada orang yang macam Abdullah ni, Nabi kata bagus, buat lagi, buat. Tapi Nabi sayang. Jangan. Nak puasa juga, okay, hari ni buka, hari ni puasa, hari ni kan gitu kan.
Ataupun berpuasalah seperti aku berpuasa. Nabi kata. Macam mana puasa? Aku berpuasa pada 13, 14 dan 15. Setiap bulan. Hari ni berapa bulan? Hari ni berapa bulan? Bukan 5. 5 tu Masehi. Yang Rabiul Awal, Rabiul Awal. Berapa kak? 20? 20 dah lepas lah. Ada situ? Kalau sebaik ada, kalau tak ada, habis. Jadi belilah jam-jam seperti ni. Itu promosi lah. Saya tak ada untuk apa-apa pun. Ni. Ya? Ni. Jadi 15, bukan 15. Berapa tadi? 13, 14, 15. Setiap bulan. Bulan Islam ni. Tu puasa. Ketika itu bulan memang sedang apa kak? Mengambang. Dikenali dengan puasa putih. Dan Nabi juga berpuasa seminggu berapa kali? Isnin dan Khamis. Jadi kalau kita pukul kata campur, ya, 2 kali 4, tahulah 4 bulan kan, 4 minggu. 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11. Paling kurang. Tu Nabi buat. Nampak tak? Ada tak masa tak puasa? Allahu Akbar. Ni bukan cerita pasal amal Nabi tau, amal Nabi lain. Kita betul ikut ni. Cuma Nabi, saya nak cerita bagaimana Nabi sayangnya dengan kita, bukan dia larang, tak. Kerana ada di antara kita, terutama kita ni lah, saya lah ni. Ni tuan-tuan sekalian ni, tak mampu. Berapa? 30 hari sekali kata. Boleh tuan-tuan? Lagi bawah lah. Kami boleh ya Rasulullah, kami mampu, boleh rendah lagi lah, tolonglah. Abdullah kata, bukan tuan-tuan, tuan-tuan kata memanglah. Abdullah kata apa? Okey, 20 hari. Maksudnya apa? 20 hari sekali kata. Boleh? Boleh? Boleh tak? Terus tak bunyi, tadi bunyi pula. Ya Rasulullah, bawah lagi lah. Aku lagi boleh. Bawah lagi, bawah. Rasulullah kata apa? 10 hari. 10 hari, kata sekali. 10 hari, kata sekali. Ya Rasulullah. Kalau kita apa? Cukuplah tu. Tapi Abdullah kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak bawa lagi? Bawa lagi. Rasulullah kata apa? Sab'atun. Sab'ah berapa? Sab'ah berapa? Ustaz dah tunjuk ni. Tunjuk lah. Kadang-kadang kalau periksa, kalau Ustaz budak tanya tu, kalau Ustaz jawab tu, perhatikan, dia sebenarnya bagi jawapan. Dia sebenarnya apa? Bagi jawapan. Baik Ustaz-Ustaz ni. Ustaz ni apa maknanya Ustaz ni? Ini. Ini gitulah. Nah, dia nak cakap tu jawapannya tapi dia tak boleh nak terang-terang. Jadi beritahu ke anak-anak macam gitu. Ini bukan saya yang jawab. Tuan-tuan, apa yang saya ceritanya apa tadi? Apa tadi? Minta kurang lagi. Ustaz kata cukup dah 7. Jadi senang cerita hari ni, kalau kata nak khatam Quran, paling baik seminggu 7 hari sekali. Boleh? Kalau hari ni saya berikan pilihan ke ibu-ibu, semua hari ni beri pilihan 7, 10, 20, 30. Pilih yang mana untuk sekali khatam? Kalau ada lagi yang lagi lama boleh juga. Allahu Akbar. Masih berkira kita dalam amal. Macam mana? Tuan-tuan, kemudian dalam riwayat yang lain, Amru datang bertemu dengan anaknya. Dalam riwayat ini, ya, Amru cerita, aku bertemu dengan anakku untuk bertanyakan tentang hal keadaan anakku. Maksudnya apa? Amru ni bapaknya Abdullah. Dia bertemu dengan menantunya untuk bertanya tentang masalah Abdullah. Nampak tak? Tanya, wahai anakku ni, tanya bapak mertua dengan anak menantu ni, macam mana laki kamu, okey tak?
Kalau bapa mertua tanya dengan kita, Kak, jawapannya apa? Jawapannya mestilah okey. Ya okey lah, takkan nak jawab okey. Okey. Jawab si anak menantunya apa? Wahai ayahku, kana rajul min ahsanir rajul. Masya-Allah. Abdullah ni adalah lelaki yang paling baik di antara lelaki. Masya-Allah. Puasa tak berhenti, dia kata. Malam qiyamul lail sepanjang malam. Allah. Kalaulah kita ni suami-suami macam tu, akak suka tak? Macam tak suka je. Suka dah suka. Kalau suami-suami macam tu, suka tak? Tak bunyi langsung. Dia segan lah tu, dah cakap. Mestilah suka kan? Takkan tak suka, suami baik. Tapi inilah yang diukarakan oleh menantunya. Tapi ayah, sesungguhnya Abdullah, sepanjang perkahwinan kami tidak pernah untuk dia bersama-sama denganku. Malahan bajunya pun tidak pernah dibuka di hadapan aku. Bajunya pun tidak pernah dibuka di hadapan aku. Ya? Suami-suami pernah buka baju di hadapan isteri? Pernah tak? Pernah ke tak pernah? Ha? Pernah. Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, inilah yang berlaku. Sampailah ayah dia kata, Amr kata, wallahi la akhbiranna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan ceritakan masalah ni kepada Nabi. Tu datang cerita hari tadi, tuan-tuan. Nabi panggil Abdullah untuk tahu cerita sebenarnya. Betul ke ni? Ni bapa kamu yang bagi tahu ni. Nampak tak? Kesimpulannya apa? Kenapa Nabi larang? Kenapa? Bukan tak boleh. Kenapa Nabi larang? Kerana ada sesuatu hak yang perlu untuk ditunaikan. Nampak tak? Wali ainaika haqqa. Nabi kata, kerana kedua matamu itu ada hak ke atas kamu. Sehinggalah pada isteri kamu itu adanya hak ke atas kamu. Sebab tu tuan-tuan, tak salah untuk kita laksanakan ibadah, tapi jangan sampai kita mengabaikan hak-hak yang lain. Jangan. Dalam riwayat yang lain pula, seperti yang saya pernah ceritakan kat tuan-tuan semua, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini lagi hebat. Tapi Nabi lain, memang kita tak mampu. Tak kali ada bersama dengan Aisyah, ya, nak masuk tidur, ketika mana Aisyah kata, kulitku bertemu dengan kulit Nabi. Ni kulit bertemu dengan kulit ni. Bukan baju dengan baju, kulit dengan kulit. Aisyah kata apa? Rasulullah kata apa? Wahai Aisyah, tinggalkan aku barang sebentar, kerana aku nak bertemu dengan kekasihku. Ibu-ibu kalau kata suami malam ni nak jumpa kekasih dia malam ni, boleh bagi tak? Boleh bagi tak? Ustaz, siaplah dia malam ni. Nampak? Tetapi masuk kekasih ni Allah. Nampak tak? Para suami, kekasih itu siapa? Allah, bukan kekasih lain. Rasulullah pergi, Aisyah tidur, tengah malam Aisyah bangun, raba. Mana pula Rasulullah ni? Malam ni kan malam aku dengan dia. Tenaku ni tak ada pula mana pergi ni. Hati ni ada rasa cemburu sikit tak? Aisyah ada rasa cemburu. Dan orang kata mungkin Rasulullah ni pergi ke rumah siapa? Ke rumah yang lain. Ni Aisyah ada rasa cemburu. Kakak yang rasa cemburu tak? Ada rasa cemburu? Ada tak? Ngaku je kak. Ngaku je ada. Kalau Aisyah ada, takkan kita tak ada? Hebat kita pula dengan Aisyah. Tu. Jangan rasa malu.
Itu memang sifat semula jadi wanita. Nak kata macam mana? Aisyah keluar, tengah-tengah keluar, dengar orang suruh sedan. Teresak-esak. Tengah malam ni dengar suruh menangis, teresak-esak. Tuan-tuan, tengah malam dengar suruh teresak-esak, pukul 2 pagi. Tuan-tuan buat apa? Lari lagi. Asyik lari aja macam mana ni? Aisyah cari mana suara ni. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang sujud, menangis. Aisyah duduk bertelaku Aisyah. Nunggu Nabi ni, duduk. Sedar-sedar je. Ya Humairah, kum ya Humairah. Bangun Humairah, bangun. Kenapa tidur sini? Siapa yang kejut? Rasulullah. Aisyah duduk bertelaku sampai apa? Sampai tertidur tunggu Nabi ni, sujud tu. Mana yang lama tak Nabi sujud? Macam tuan-tuan dengar saya kuliah, sampai apa? Sampai tertidur. Lama tak dengar kuliah ni. Lama Ustaz, dah 40 minit kat sejam dah Ustaz. Bila dah berhenti ni? Lama. Tak sedar. Sedar-sedar je Ustaz dah kata, bangun. Dah habis balik. Makan keluar tu. Allahu Akbar. Aisyah kata apa? Rasulullah, apa kau buat ni? Mahaza ya Rasulullah. Kamu ni tak ada dosa. Kamu tak ada dosa, kenapa buat sampai macam ni? Tuan-tuan, apa kata Nabi? Kita tak boleh ikut ni. Tak termampu kita. Tapi apa jawab Nabi? Dengan keadaan dia tak ada dosa? Afala an akuna abdan syakura. Tak boleh ke aku nak jadi di kalangan hamba-Nya yang bersyukur sangat, kerana dia telah beri anugerah itu pada aku. Allahu Akbar. Dari muslimin-muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan bulan Maulid ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah dan para malaikat bersalawat kata Nabi, takkanlah kita tak nak bersalawat ke atas dia. Dengan keadaan kita sudah pasti akan mendapat syafaat yang besar daripada baginda seandainya kita hari ini sentiasa bersalawat ke atasnya. Semoga kita semua tergolong di antara mereka-mereka yang hal keadaannya dapat mendengar dan mengambil iktibar serta melaksanakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla mimman yattabi'una ma ahsana. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta